Baling, UMNO, MCA, MIC, parti-parti komponen yang lain dan juga penyokong-penyokong pengundi tegar Barisan Nasional dalam Parlimen Baling, tuan-tuan. Saya daripada Pulau Pinang, tuan-tuan, hadir pagi ini ke Parlimen Baling untuk berkongsi kasih sayang. Kami di Pulau Pinang, tuan-tuan, pada hari ini dijajah oleh parti DAP, yang mana nak beritahu kat makcik-makcik semua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau pangkah parti Dajjal, mata Dajjal ialah satu. Apabila tuan-tuan pangkah PKR, bermakna tuan-tuan pangkah parti DAP. Dan kita tidak mahu, tuan-tuan, kesengsaraan rakyat yang Pulau Pinang terima pada hari ini tiba kepada rakyat Baling. Allah Ta'ala hantar kat tuan-tuan ahli parlimen yang berhormat Datuk Seri Panglima Aziz Abdul Rahim dan juga rakan-rakan donnya, adun-adunnya, tuan-tuan, rahmat, tuan-tuan. Orang Baling dapat rahmat Allah Ta'ala hantar Datuk Aziz. Kami di Pulau Pinang, tuan-tuan, kami terima neraka dunia, tuan-tuan, apabila diperintah oleh Lim Guan Eng dan juga rakan-rakannya. Saya main sini pagi ini sebab saya seronok. Yang pertamanya parti kita berkibar selama 5 tahun yang lepas. Berjanjilah dengan saya, tuan-tuan, dan pastikan lagi 5 tahun kita terus memerintah dalam kawasan Baling. Pemerintah tidak berubah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya berceramah setiap malam, saya selalu cerita benda ni ke rakyat semua, yang kadang-kadang ramai orang tak tahu. Ramai orang marahkan, orang-orang memomokkan, orang-orang ceritakan bahawa Datuk Seri Najib gagal mentadbir ekonomi negara. Itu saja perkara-perkara yang diperlukan ceritakan semua. Rasuah sana, ekonomi negara nak bankrupt, apa Ustaz Wadi kata tadi. Kononnya Datuk Seri Najib tak pandai memerintah ekonomi negara, tak pandai mengurus ekonomi negara. Sekarang ni saya nak cerita kat perempuan sikit, sampai Datuk Aziz apa mai, kalau kita suruh stop, saya stop, tak ada masalah. Saya nak ambil penerangan sikit tentang isu nasional. Yang pertama, perempuan, isu harga minyak. Ramai orang bising minyak Malaysia ni mahal. Mereka kata mahal minyak Malaysia, sedangkan Malaysia merupakan negara pengeluar minyak. Betul? Betul. Malaysia negara, saya mengaku. Tapi pasal apa dia kata harga minyak Malaysia mahal? Apa Datuk Najib ni buat naya rakyat? Dah lah minyak mahal, Datuk Najib tarik pula subsidi. Lagi zalim Datuk Najib. Ni saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan. Pada tahun 2009, apabila Datuk Najib naik pemegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Di ketika itu, perempuan, duit yang masuk ke dalam akaun negara, duit yang masuk income negara, merupakan 42% duit yang masuk itu ialah cukai Petronas. Tuan-tuan bayangkan duit Malaysia banyak ni, berbilion-bilion ni, hampir setengah tu 40 bilion lebih duit Petronas masuk. Masa tu harga minyak satu tong $110, $120. Harga minyak mahal lah. Maknanya Petronas pam minyak, dia jual minyak tu. Bila dia jual minyak, dia dapat untung. Petronas betul? Dia dapat untung, maka Petronas membayar cukai kepada kerajaan. Betul? Maka cukai itu digunakan untuk apa? Ni, buat jalan raya, bayar BRIM, bayar gaji kaki tangan awam. Makcik rasa berapa setahun kerajaan bayar kepada 1,5 juta kaki tangan awam? 1 tahun kerajaan belanja 100 bilion untuk bayar gaji kaki tangan awam. 100 bilion. Duit mana, duit cukai Petronas lah, yang selama ni daripada zaman Tun Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Pak Lah, sampai Datuk Najib. Jadi cukai Petronas. Jadi bila Datuk Najib ni dia nak jadi PM, dia fikir selama ni income negara ni mai ikut cukai Petronas. Jadi masa tu $110, $120 Petronas pam minyak jual, dapat duit bayar cukai. Tiba-tiba Datuk Najib fikir dan juga rakan-rakan kabinet, menteri-menteri ni fikir, what happened? Apa jadi kalau harga minyak jatuh? Ni tahun 2009, 2010 dia berfikir. Apa jadi kalau harga minyak jatuh? Macam mana kerajaan nak membayar gaji kaki tangan awamnya? Macam mana kerajaan nak buat jalan, pembangunan lampu jalan dan sebagainya? Maka
tahun 2015 Datuk Najib buat 1 April 2015, maka dilancarkan GST. Okey, GST masuk, maka duit GST masuk. 2015 apa jadi tuan-tuan? Harga minyak jatuh bawah $50. $30 setong punya makcik oi. Maknanya Petronas pam minyak sebelum ni jual dapat RM10. Kali ni Petronas pam minyak jual dapat RM2, RM3. Harga jatuh. Harga jatuh bukan sikit, harga jatuh banyak perempuan. Pam minyak jual. Jadi bila jual dapat duit sikit, maka dibayar cukai kepada kerajaan pun sikit. Kita rugi 30 bilion. Mana nak cari mai 30 bilion ni nak buat? Nampak tak? So GST saya tak cerita lagi, saya cerita pasal harga minyak. Maka jadilah kenapa harga minyak jatuh perempuan? Kenapa harga minyak jatuh? Awak Datuk Najib dia pasal harga minyak jatuh? Bukan. Harga minyak ni perempuan, yang tentukan harga minyak ni dipanggil OPEC. OPEC ni ialah satu pertubuhan negara-negara pengeluar minyak. Okey? OPEC ni ialah pertubuhan negara-negara pengeluar minyak. Saya nak tanya kat makcik-makcik semua, pakcik-pakcik semua, Malaysia ini negara OPEC kan tidak? Kita peminyak ni. Apakah kita masuk negara OPEC kan tak? Banyak mana minyak Malaysia pam hari-hari? Siapa tahu? Malaysia Petronas dia pam minyak satu hari 600,000 tong. Banyak ke sikit? Tong ni kira macam barrel lah, tong drum tu. 600,000 satu hari. Banyak tak banyak? Banyak lah. Tapi perempuan, dengar ni saya nak beritahu, Malaysia bukan negara OPEC pun. Malaysia tak layak nak masuk dalam pertubuhan negara-negara pengeluar minyak. Malaysia tak layak. Pasal apa? 600,000 tong tu sikit. Makcik-makcik tahu tak Arab Saudi mereka pam minyak sehari berapa tong? Arab Saudi dia pam minyak hari-hari 11 juta tong. Kita baru 600,000 lah. Arab Saudi dia pam minyak 11 juta tong. 17 kali ganda dengan Malaysia punya minyak. Dan perempuan semua percaya atau tidak, Indonesia negara OPEC. Banyak tak banyak minyak mereka? Banyak tak banyak minyak mereka? Sebab mereka ini negara OPEC, negara pengeluar minyak. Mereka punya minyak tu satu hari juta-juta tong. Tapi apa jadi dekat rakyat mereka? Apa jadi dekat rakyat Indonesia? Datang ke Malaysia mencari rezeki. Negara mereka kaya, tapi apa jadi kepada rakyat mereka? Nampak tak? Bagaimana pemimpin-pemimpin Barisan Nasional memerintah negara dalam keadaan 600,000 tong saja duit kita dah dapat income. Hebat tak hebat tuan-tuan? Bagaimana kerajaan Barisan Nasional memerintah Malaysia? Tu satu. Tuan-tuan tahu, apabila berlaku kejatuhan harga minyak 2015, 2016, tak percaya? Google. Brunei negara minyak tak? Minyak kan? Kaya-kaya, sultan dia kaya. Oh, rakyat dia tak ramai tapi negara kaya. Perempuan, apabila berlaku kejatuhan harga minyak, kerajaan negara Brunei potong gaji rakyat. Potong gaji kaki tangan awam dia 20%. Main-main ke? Harga minyak jatuh, kerajaan Brunei potong gaji kaki tangan awam dia. Datuk Najib potong dah. Datuk Najib tak potong, malah Datuk naik bagi bonus. Dan pastikan tahun ini manifesto Barisan Nasional kita naikkan lagi gaji kaki tangan awam kepada 1 tanggal gaji tuan-tuan. Hebat Barisan Nasional tuan-tuan. Dalam keadaan ekonomi kita yang cukup mantap dan pemerintahan Barisan Nasional ini, kenapa harga minyak jatuh? Amerika Syarikat dia jumpa minyak baru. Pak Arab ni semua dengan negara kita ambil minyak daripada laut, betul? Kita sebut minyak laut. Amerika Syarikat dia jumpa minyak dalam batu. Di Amerika ni dipanggil oil shield. Okey, oil shield. Minyak tu diekstrak daripada batu, keluar petroleum. Teknologi lah. Jadi kos dia tinggi. Kos nak sedut minyak daripada batu tu tinggi. Jadi disebabkan dia berjumpa minyak dalam batu tu, jadi kos jumlah pengeluaran minyak di Amerika banyak. Amerika dah banyak dah tadi. Dah sama level dengan Saudi dah. 10 juta tong, 11 juta tong satu hari. Sehari
10 juta, 11 juta tong Amerika. Jadi papa Arab ni semua, hak negara OPEC ni, mereka ni yang tentukan harga minyak dunia. Okay? Jadi bila macam tu, papa Arab ni dah mula risau. Amerika dah ada minyak, mereka power dah ni. So apa papa Arab ni buat? Mereka semua bersepakat merudumkan harga minyak, menurunkan harga minyak kepada bawah $50, $30, $40. Tu yang mengudum semua tu kan. Kan kita pernah tengok lah pelantak minyak. Satu pelantak minyak tu ada lebih kurang 1000 syarikat. Hak supply skru ni syarikat ni, hak supply pipe ni syarikat ni. Jadi kos pengeluaran satu pelantak minyak tu tinggi. Jadi bila harga minyak rendah, kita pump minyak, kita jual, kos kita duk sedut tu lagi mahal daripada kita jual. Rugi ke untung? Rugilah. Jadi ramai syarikat-syarikat minyak ni tutup gulung tikar. Pupu saya engineer syarikat petroleum, berhenti kerja, kena buang kerja. Pasal apa? Pasal tak mampu. Sebab harga minyak rendah, hampa cari gali tu kos lagi tinggi daripada hampa jual. Maka itulah tuan-tuan, serbitnya kerajaan Barisan Nasional. Jadi bila mana income negara Petronas banyak sikit, macam mana nak menampung rakyat kita? Maka datanglah GST yang boleh bayar, kita tak potong gaji pun segala kaki tangan awam di Malaysia ni tuan. Lepas tu pula berlakunya penarikan subsidi. Lagi Datuk Najib ni zalim. Ya Allah, zalimnya. Awaklah tarik subsidi rakyat. Saya ceritakan makcik, kita punya brother kita pakai Mercedes. Contohlah Mercedes. Abang kita ni pakai kereta kencil. Makcik kita naik motor. Brother kita pakai Mercedes. Kaya-kaya, businessman. Kaya. Full tank minyak dia RM300. Nampak? Okay? Full tank Mercedes. Katalah RM300. Okay? Mana ada RM300? RM300 katalah. Hak pakcik kita pakai kancil ni, full tank ni RM50. Makcik kita pakai motor kata RM5 je dah, 5 motor. Lampu bulat cek market ni. Okey. Katalah kerajaan memberi subsidi setiap RM1, katalah dah, kita kira. Mana kata kerajaan bagi subsidi. Kerajaan bagi subsidi setiap RM1 5 kupang. So mana kata kalau brother kita ni bayar minyak full tank RM300, berapa subsidi dia? Kalau 5 kupang RM150. Dah kaya-kaya ni. Meliana. Daripada dua kaya. Okey? Kaya ni. Pakai kereta mau besar, tapi dapat subsidi RM150 sekali dia isi. Pakcik kita pakai kancil, full tank RM50. Full tank. Dah tak boleh bubur dah. Leleh-leleh dah. RM50 FDP. Banyak mana dia dapat subsidi? Bahagi dua, RM25. Makcik kita ada motor yang makcik duduk kampung. Boh minyak RM5. Kan? Jadi bila boh minyak RM5, makcik dapat subsidi RM2.5. Sedangkan makcik orang susah, duduk kampung, duduk di Bali, hang duduk di mana tu? Nu ceruk apa? Atau lu atas bukit tu rumah aku. Tuan-tuan, ni tokek kaya raya. Dah lah kaya, meliana, pakai kereta besar. Kerajaan bagi subsidi RM150. Hak pakcik ni naik motor yang sehari RM5, dia dapat RM2.5. Pakcik dia pakai kancil, dapat RM25. Adil atau tidak? Tak adil. Tu kira baru pakai Mercedes. Nu tokek bas, tokek trailer. Saya tokek bas, contoh je lah. Saya ada 100 biji bas. Setiap bas saya bubuh RM1,000. Full tank bas pun RM1,000. Jadi kalau RM1,000, saya tokek ni, saya kaya. Saya isi RM1,000. Kerajaan bagi saya apa ni? RM500. Buta yang saya dapat. Perempuan, ini tidak adil kepada rakyat. Sebab apa? Sebelum ini subsidi, kita panggil subsidi pukal. Nampak tak? Kita main bagi hang Bangla ke, hang Indon ke, hang Burma ke, hang PEC minyak, hang pun dapat subsidi. Padahal hang bukan warga negara Malaysia. Betul tak? Betul. Sama juga macam kes gula. Datuk Najib ni zalim. Datuk Najib tarik subsidi gula, okey. Dulu gula berapa? Dulu gula RM2.5. Lali gula berapa? RM2, 9 kupang 5 dik. Okey. So kira berapa? 25 sen. Kata 4 kupang lah senang. Kata 4 kupang. Okey. Kak sebulan beli gula berapa kilo? Saja tanya.
2 kilo lah. Oh, tak tahu kan Datuk Najib ni jahat tau. Dia ambil kau ambil subsidi lampai kupang kau. Jahat tu Najib kau. Ni kau Sabang Niaga buat kuih. Sabang Niaga buat kuih dia kat tangan. Sabang Niaga buat kuih. Okey, orang buat kuih beli berapa kilo gula sebulan? Katalah paling banyak pun 20 kilo lah. Dia buat kuih lah. 20 kilo kali 4 kupang berapa dik? RM8. Maknanya makcik tu rugi subsidi RM8. Saya tanya kat perempuan, tu baru makcik tu rugi RM8. Kalau lah kita duk minum Coca-Cola, ingat? Coca-Cola, Fanta ni semua, tu mereka beli gula macam kita beli gula dekat Tesco, dekat Giant, dekat market ni semua, sekilo-sekilo. Kelang-kelang tu semua, mereka beli dengan apa? Mereka beli dengan trailer makcik. Toke-toke ni beli trailer, beli gula dengan trailer, kaya-kaya. Tapi subsidi kerajaan lalu pergi kat mereka. Adil atau tidak? Tu baru Coca-Cola tak apa. Kelang arak ni dekat Selangor tu. Berapa trailer sehari masuk? Trailer. Yang tu pun subsidi kerajaan masuk pergi dekat mereka. Maka atas dasar itu Datuk Seri Najib kata, this is not fair. Ini tak adil kepada rakyat. Orang susah rugi 8 kupang tak apalah. Kan? Subsidi sikit-sikit, tapi orang-orang kaya tu dapat macam-macam. Maka Datuk Najib tarik semua subsidi balik. Mana pergi duit itu semua? Duit-duit subsidi ni semua dah. Maka itulah Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bagi bantuan rakyat satu Malaysia BRIM kepada rakyat yang layak menerima subsidi kerajaan. Sebab tu tuan-tuan, orang kata BRIM ni duit rakyat. Datuk Najib ni suka-suka hati je beri kat orang. BRIM ni duit rakyat. Silap perempuan. BRIM ialah duit rakyat. Orang susah yang hanya layak menerima BRIM. Maka orang kaya, hang dah kaya, hang pakai kereta besar, hang dah beli anak, hang pergi bayar sendiri. Tak payah layak terima subsidi. Maka RM2,000 yang Datuk Najib bagi, itulah wang subsidi kepada mereka yang layak menerima subsidi perempuan. Kau nak faham tak lagi? Balik perempuan, jalan kereta, jalan kerja kita, pastikan kita bekerja seperti bawang-bawang. Tahu tak kerja macam bawang-bawang tu apa? Kita teruskan membawang. Tak nak membawang. Lani duk glamour dengan makcik bawang. Makcik, balik kerja, buat kerja bawang. Ni cerita kat mereka semua. Ni Datuk Najib bagi ni semua untuk hampa. Tarik subsidi bukan buat daya rakyat. Tarik subsidi bagi kepada mereka yang BRIM. Itulah duit subsidi petrol anda-anda semua. Subsidi-subsidi kita semua diberikan dalam bentuk BRIM. Hebat tuan-tuan. Sebab itu Malaysia tidak bankrupt dan Malaysia terus maju ke hadapan. Nampak? Lah cegah lah. Pasal apa minyak depa tarik subsidi, pasal apa gula tarik subsidi, dan pasal apa boleh ada BRIM. Dan BRIM ini kita namakan dia sebagai subsidi bersasar. Mana kata bila Datuk Najib bagi BRIM, subsidi tu sampai betul kat makcik ni. Sebab memang makcik ini golongan yang layak menerima BRIM. Senang. Sebab apa? Lain BRIM dia tak boleh tipu lah. Semua pakai sistem. Kalau kata nama hang ada syarikat niaga besar-besar, hang takkan dapat. Hang kalau kata pakai kereta besar-besar, hang takkan dapat. Sebab hang kaya, hang boleh beli kereta besar. Sebab itu perempuan, kehebatan Barisan Nasional yang mereka sendiri akui. Kalau kata Pakatan Harapan pemerintah, mereka kata dah, Datuk Seri Anwar kata, Tun Dr. Mahathir kata, kalau diperintah lain pada Barisan Nasional, tetap akan diadakan GST. Sama ya. Sebab mereka nampak dah, mereka takkan buang GST. Tetapi kita lihat bagaimana efisiennya kerajaan Barisan Nasional memerintah di Malaysia ni perempuan. Jadi saya rasa cukup lah kot. Setakat itu saya kayuh sikit yang tengah hari ni. Pasal malam saya nak kayuh lagi kat malam atas pula. Jadi saya minta maaf. Kalau ada setengah terkasar bahasa, tersalah kata, kami anak Pulau Pinang ni merantau ke Bali, tumpang kasih sayang politik di mana sini ada Datuk Aziz, kami cemburu tak ada ahli parlimen macam Datuk Aziz. Kalau boleh kami mamak-mamak ni kita panggil number ada, kami nak kat balik Penang tapi tak boleh, orang beli lock lagi awal lah. Jadi kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Barisan. Hidup Barisan. Hidup Barisan. Hidup Barisan. Yang ni patut main tadi ni.